Pada 8 hari bulan, hari Tarwiyah, kita bergerak ke Arafah. Jadi kita bergerak awal untuk kita menunggu hari Arafah pada 9 hari bulan tu. Daripada 8, 9 kita berada di Arafah, kita menunggu wukuf. Bermulanya selepas Zuhur. Apa yang saya nak kongsikan di sini, bila kita nak pergi ke Arafah tu, sebelum kita pergi, kita perlu buat persediaan lah. Terutamanya persediaan dari segi kesihatan kita lah. Dari segi ilmu, saya rasa insya-Allah semua ada. Bermakna sebelum kita pergi, kita dikursuskan, dan sebelum kita pergi ke Arafah pun ditaklimatkan kepada semua jemaah haji berkenaan dengan apa yang akan berlaku di Arafah, Muzdalifah, di Mina dan di Jamrat. Okey, di Arafah memang kalau sebelum ni kita dengar cerita bahawa di sana tu panas dan sebagainya. Alhamdulillah pada tahun 2019 masa saya pergi, suasananya memang panas, tapi di dalam kemah tu semua dah disiapkan dengan aircon. Cuma bergantung kepada diri kita lah, kita nak buat ibadah ke, kita nak buat apa ke, itu terpulang. Jadi bila sampai di Arafah, saya mengambil keputusan bersama dengan isteri untuk khatam Al-Quran. Jadi sebelum kita pergi tu, kita dah baca dah Quran semasa kita berada di Madinah. Alhamdulillah, saya KT-02 iaitu penerbangan yang awal. Jadi kami berada di Mekah tu lama, lebih kurang dalam 30 hari lebih lah sebelum kita pergi ke Arafah. Jadi dalam masa tu kita boleh membaca Al-Quran dan kita ambil kesempatan kita khatam di Arafah bersama dengan isteri. Bila berada di Arafah ni banyak cabaran juga, terutamanya seperti yang kita sedia maklum dari segi tandas dan sebagainya lah. Kita kena tetapkan masa sendiri bila kita nak pergi ke tandas, waktu yang orang kurang. Selepas berada di Arafah, malam tu sebelum maghrib kita akan bergerak ke Muzdalifah. Tapi sebelum kita bergerak ke Muzdalifah, di Arafah tu kita wukuf dulu. Lepas Zuhur tu ada khutbah, lepas tu ada acara berdoa. Tu kena buat persiapan lah. Kalau boleh doa-doa tu kita sediakan teks tu dari awal. Saya dah siap-siap taipkan teks doa tu, lepas tu saya print, saya simpan dalam beg. Dan ada juga doa yang diberikan oleh ustaz-ustaz. Kita boleh bacakan juga doa-doa daripada kiriman daripada kawan-kawan. Siapa nak kirim doa, boleh PM. Sebab dekat sana, bila kita pergi kat Arafah, line telefon tu memang agak sibuk lah. Jadi internet apa semua lambat. Jadi kalau boleh PM awal. Okey, baik. Selepas berdoa apa semua sekali, sehingga waktu petang sebelum maghrib kami bertolak ke Muzdalifah. Alhamdulillah, betul-betul azan maghrib kami naik bas dan kami bertolak ke Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah dalam pukul 8 begitu, kami solat maghrib, jamakkan terus dengan isyak, dan kita menunggu kedatangan jemaah-jemaah yang lain daripada KT lain. Dan sementara tu kita buatlah acara masing-masing. Jadi dalam pukul 12 lebih, lebih kurang 12.30 tengah malam, kita akan bergerak ke Mina. Jadi bila bergerak ke Mina, alhamdulillah kami ni KT-02 awal, jadi kami dapat naik bas awal lah. Sampai ke Mina dalam pukul 2.30 kami masuk kemah, cari kemah sendiri apa semua sekali sebagaimana yang ditetapkan tu, cari nama apa semua settle. Tiba-tiba dengar pengumuman kata yang mana jemaah haji yang masih lagi bertenaga sila berkumpul pada jam 3 ke 3.30 kita akan melontar. Saya pun terus ambil ke peluang ni dengan isteri. Okey, berkumpul. Maktab saya 79. Jadi kami pun bergerak ke Jamrat. Bila bergerak ke Jamrat tu, itulah cabaran dia. Iaitu yang pertama, kita kena siapkan mental kita. Nak berjalan ke Jamrat ni, kena melalui 2 terowong. Terowong muasid. Jadi, kita jalan satu terowong. Lepas tu dia ada macam jambatan. Tu udara segar lah. Lepas tu kita masuk lagi satu terowong. Sampai hujung, barulah kita akan jumpa Jamrat. Untuk lontaran hari yang 10 tu, 10 Zulhijjah, hanya melontar Jamratul Kubra. Jamrat Kubra ni dia berada di hujung sekali. Tapi insya-Allah polis dia pun dah gariskan Jamratul Ula dengan Wusta tu dia dah tutup. Jadi kita tahulah yang belakang sekali. Tak perlu tunggu apa-apa sebab untuk lontaran yang 10 hari bulan ni kita dah boleh melontar. Bila masuknya mabit pada jam 12 tu, kita dah boleh start melontar. Jadi sampai je terus melontar. Melontar tujuh anak batu. Masa ni lah masing-masing berfikir nak balik ke Mekah. Pada 10 hari bulan tu, lepas lebih kurang dalam pukul 4 lebih lah, kami dah siap melontar tu, masing-masing bincang.
nak balik tak ke Mekah ni. Sebab ada orang kata boleh balik. Tapi sebab kita pun tak tahu lagi macam mana perjalanan nak balik ke Mekah tu. Dan juga masing-masing pun ada bawa isteri dan sebagainya. Perasaan takut tu ada. Takut tak lepas balik nanti kena sekat dengan polis lah semua sekali. Jadi kami ambil keputusan pada pagi 10 hari bulan tu kita balik dulu ke Mina. Kita bincang kat kemah macam mana. Jadi kami semua balik ke Mina dan solat subuh apa semua kali, rehat. Dan ada salah seorang daripada kawan saya ni lepas balik tu dalam pukul 10 rasanya dia pergi semula ke Jamrat. Bukan pergi untuk melontar, pergi untuk survey jalan balik ke Mekah. Lepas tu malam tu dalam pukul 9 dia sampai balik ke Mina. Lepas tu dia bagi tahu macam mana cara jalan apa semua sekali. Jadi kami semua tertarik lah. Oh, ini bagus ni. Sebab kita boleh pergi buat tawaf haji dan juga tawaf ifadah dan juga sa'i haji tu awal daripada jemaah lain lah. Bincang. Pagi 11 hari bulan tu ada beberapa orang yang setuju nak balik. Tunggu pada 11 hari bulan tu dalam lebih kurang dalam pukul 3 lah. Kami dah keluar. Saya dengan isteri dah keluar. Sebelum kita pergi melontar tu, kita sarapan dulu. Jangan bagi perut kosong. Sebab kita nak pergi ke sana tu jauh dalam 3 kilo. Lepas tu nak jalan lagi balik ke Mekah. Kita beli je kat gerai tepi-tepi sebelum nak naik ke Jamrat tu. Jadi kita sarapan kat situ. Minum, makan apa semua. Dah selesai baru kita naik. Pusing, naik. Yang ini kita kena timing kan. Sebab pada 11, 12 dan 13 tu kita nak melontar mesti kena selepas subuh. Azan subuh baru boleh melontar. Kalau kita melontar sebelum azan subuh pada 11, 12 dan 13 tu tak sah lah. Yang 10 hari bulan tu tak ada masalah. Kami pun timing. Berjalan slow-slow dan naik sampai atas. Sebab dekat atas sana kalau kita sampai lawan, polis dia akan suruh kita bergerak, jangan berkumpul. Jadi kita kena timing kan agak-agak kita sampai sana dekat-dekat nak azan subuh. Jadi kami berjalan perlahan-lahan. 3 suku saya berjalan dengan isteri, berjalan masuk terowong perlahan-lahan sampai atas pun masih lagi lama lagi nak subuh. Lebih kurang dalam pukul 4. Masa tu kita kena pandai lah cari tempat-tempat yang terselit lah. Kita selit ke kanan, selit ke kiri. Tapi saya memang atas tu pada 11 hari bulan memang ramai orang jemaah haji akan tunggu untuk melontar. Kita Asia kan, daripada Indonesia, Thailand, semua lah. Jadi Malaysia pun ada. Jadi kita kena pandai cari tempat. Macam saya, daripada kiri, bila polis halau, saya akan pergi kanan. Sebab nak tunggu azan subuh ni. Bila halau kanan, kita akan pergi ke kiri. Kita akan main zigzag. Sebab kalau kita jalan terus, bimbang kita akan terlepas Jamratul Ula tu. Jamrat yang pertama tu bimbang terlepas. Sebab 11 hari bulan, 12 hari bulan, 13 hari bulan Zulhijjah tu kita kena melontar Jamrat Ula dulu, baru Wusta dan Kubra. Pengalaman saya dah sampai dah dekat Jamrat tu, jadi azan subuh belum berkumandang lagi. Masjid bawah je kita boleh dengar Masjid Namirah, tak silap saya, masjid bawah Jamrat. Besar masjid tu, daripada atas kita nampak masjid tu. Apa yang saya buat ialah kita pergi ke tepi Jamrat tu, kita pergi ke dinding dia tu. Kalau dah ramai sangat kat dinding tu, kita datang balik ke Jamrat. Dan pengalaman saya juga, kita jangan pergi ke mula-mula Jamrat tu sebab memang orang akan bertumpul kat situ. Jadi kita cari yang belakang. Jamrat tu dia macam bulatan, bujur. Mula-mula kita datang tu depan. Jadi kita jangan pergi ke depan tu. Depan tu memang ramai jemaah yang tunggu. Jadi kita menyusul sikit sampai ke belakang Jamratul Ula tu sampai belakang. Jadi kat situ memang kurang orang sebab orang akan bertumpul di hadapan. Itu pengalaman lah. Jadi saya pun dengan isteri dan beberapa orang kawan pun terus pergi ke belakang. Bila sampai kat belakang tu memang kita boleh rapat dengan dinding Jamrat. Sebab orang kurang. Kalau dekat depan tu memang ramai orang. Orang akan bertumpul kat depan tu dengan tengah. Jadi kita pergi belakang. Jadi kita boleh atur batu kita 7 biji ke atas dinding tu. Lepas tu ready lah. Bila azan subuh apa semua sekali, kita dah boleh melontar.